Assalamualaikum. Saya dari Muhammad Arini Bernan dari Fakulti Teknologi Kreatif dan Warisan Universiti Malaysia Kelantan. Saya ingin membuat temu bual dengan Cik Nazri bukan saya, untuk kajian berkenaan dengan subjek reka bentuk seni tradisional saya. Jadi saya ada beberapa soalan yang hendak ditanyakan terhadap Cik Nazri. Dan antara soalan yang saya ingin tanyakan, yang pertama adalah berkenaan dengan sejarah dan asal-usul bangunan muzium ini berserta dengan kepercayaan dan simbolik. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan, dan selamat berpuasa lah pada bulan Ramadan ni. Okey, sebelum tu saya perkenalkan diri saya dahulu. Saya Ahmad Nazri Ismail, merupakan penolong kurator kanan lah di Muzium Pendidikan Nasional Universiti Pendidikan Sdn Idris. Okey, berkaitan dengan sejarah bangunan Muzium Pendidikan Nasional, bangunan ini diberi nama Bangunan Suluh Budiman pada peringkat awalnya lah. Pada masa awalnya boleh dikatakan bangunan ini dibina pada tahun 1919 dan siap pada tahun 1922 lah, dan terus digunakan sebagai maktab perguruan untuk melatih guru-guru Melayu menjadi guru masa tu, atau kita panggil Sultan Idris Training College. Okey. Dan boleh dikatakan bangunan ini pada awalnya dibina oleh diberi sokongan oleh Sultan Perak sendirilah pada masa itu, dan dia punya dari segi pembiayaan dia dan juga pembinaan dia boleh katakan masa itu diuruskan oleh British lah pada masa itu kan, pada tahun 1919 dan 1922. Okey. So boleh dikatakan dari segi sejarah bangunan ini, tujuan utama dia adalah tempat untuk melatih guru-guru Melayu untuk menjadi guru pada masa itu. Dari segi simbolik atau kita kata kepercayaan tu mungkin dalam kajian yang sebelum-sebelum ini diadakan tiada lah orang kata, tapi boleh dikatakan bangunan ini dipengaruhi oleh unsur-unsur British, atau kita kata dia lebih macam bangunan-bangunan yang berada di Eropah, terutamanya di British lah. Dan dia berbentuk geometrik dan unsur-unsur Kristian sikit orang kata. Okay, kalau kita boleh tengok dari segi bangunan ini pun berbentuk geometrik, di mana dia lebih seimbang, di mana bahagian kiri tu sama sahaja bangunan ini juga di bahagian kanan, dan bangunan ini berbentuk H, dibina adalah untuk menjadi pusat pentadbiran dan juga kelas untuk pelajar-pelajar pada masa itu. Khususnya terima kasih Encik Nazri di atas jawapan untuk soalan saya yang pertama. Dan soalan saya yang kedua adalah, apakah reka bentuk yang digunakan dalam penghasilan bangunan ini? Okey, seperti yang saya nyatakan tadi, dari segi reka bentuk kita tidaklah kata secara spesifik je, tapi bangunan ini dibina mempunyai unsur-unsur British atau kita kata Eropah, dan boleh dikatakan atau satu bangunan di Perancis kita panggil Notre Dame di Paris tak silap saya, dan berbentuk lebih kurang begitu macam saya maklumkan sebelum tadi, berbentuk H dan geometrik lah, di mana belah kiri dia di situ juga belah kanan dia sama, dia seimbang. Terima kasih untuk soalan yang kedua. Soalan yang kedua, dan soalan saya yang ketiga adalah, apakah fungsi dan penggunaan bangunan ini? Okey, daripada dulu sehingga sini. Okey, macam saya cakap tadi, mungkin secara asas dan sejarahnya bangunan ini dijadikan sebagai maktab perguruan untuk orang-orang Melayu menjadi guru di sekolah Melayu pada masa itu. Pada awalnya dibina sebagai melatih guru-guru, dan seterusnya sehinggalah negara mencapai kemerdekaan lah. Dan terus digunakan sebagai maktab perguruan masa itu, atau kita panggil maktab perguruan Sultan Idris lah. Seperti saya nyatakan tadi, melalui daripada Sultan Idris Training College menjadi maktab perguruan Sultan Idris, dan seterusnya pada tahun 1987 menjadi Institut Perguruan Sultan Idris, dan seterusnya menjadi Universiti Pendidikan Sultan Idris. Tapi pada peringkat awal sehinggalah tahun Institut Perguruan Sultan Idris, dia adalah sama, iaitu menjadi sebuah maktab perguruan melatih guru-guru. Cuma pada tahun 1975 baru maktab ini dibuka kepada pihak pada perempuan lah. Sebelum ni hanyalah untuk pelajar lelaki saja, guru-guru lelaki saja pada masa itu. Dan boleh dikatakan sehinggalah wujudnya pada tahun 1997 menjadi sebuah Universiti Pendidikan Sultan Idris, barulah dia menjadi sebuah universiti turut mengata melatih guru juga,
tapi tidak secara keseluruhan lah. Ada yang melatih menjadi guru dan juga menjadi pelajar IPTA sendiri pada masa hari ini. Okay. Terima kasih Encik Razi atas perkongsian tersebut. Dan soalan saya yang terakhir adalah, apakah bahan dalam proses pembuatan museum ini? Okey, kalau kita tengok, mungkin saya pun nak mempromosikan sekali museum ni sendirilah. Boleh dikatakan bangunan ni dia berbeza dengan bangunan yang lain. Mungkin seperti yang adik datang sendiri pun, kalau kita tengok, walaupun bangunan ini berunsurkan British atau kita kata pada masa tu penjajah lah, kan, tapi dan kita boleh tengok dari corak pembuatan dia, dia merangkumi beberapa aspek seperti bumbung sebagai contoh. Unsur dia lebih kepada unsur-unsur China, sebab bumbung yang kita bawa adalah daripada India dan China. Dan juga dari segi bangunan, dia tidak berbentuk orang kata apa, orang kata selapis, dia maksudnya dia menggerutu. Jarang kita jumpa bangunan sekarang yang menggerutu. Sekarang ni mungkin benda tu agak apa kata, dia selapis sajalah orang kata. Dan dari segi bahan-bahan apa yang digunakan, apa yang saya dapat tahu daripada secara lisan lah, memang kita hanya menggunakan bahan-bahan plaster, kayu dan juga barang-barang yang kita import daripada luar, bukan sahaja dari sini. Itu sahaja. Okay. Terima kasih Encik Razi di atas perkongsian dan juga jawapan di atas pertanyaan yang telah saya ajukan tadi. Okay. Dan itu sajalah soalan tumbuhan yang ingin saya ajukan. Terima kasih kerana telah meluangkan masa bersama saya pada petang ini. Okey, sama-sama. Saya pun mengucapkan ribuan terima kasih kepada adik tadi sudi orang kata menerima kami lah sebagai salah satu tempat untuk dibuat kajian lah. Dan dalam masa yang sama juga saya ingin orang kata mempromosikan untuk datang ke Muzium Pendidikan Nasional kami, bukan sahaja dari segi sejarah pendidikan itu sendiri, tapi dari segi struktur atau orang kata pembinaan bangunan itu sendiri yang orang kata dia mempunyai keunikan lah. Mungkin kita boleh datang dan boleh berkunjung ke Muzium Pendidikan Nasional. Itu saja dan terima kasih. Terima kasih.